Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam MPG, salam Kemama Unggul, salam BMAX kebersamaan pemacu kecemerlangan yang dihormati Tuan Haji Yasmin bin Hashim alias Jasin, pimpinan majlis kita pada malam ni, Cikgu Jamal Muhammad, PK Hal Ehwal Murid, Cikgu Zaimi Zakaria, PK Co-Curriculum, semua guru bidang, Cikgu Rita Zaharah binti Sulong, guru bidang Sains Matematik, Cikgu Mazlan Muhammad, guru bidang Kemanusiaan, Cikgu Rabsyah Ismail, guru bidang Watet, Cikgu Nuraini binti Kasim, Cikgu guru bidang Bahasa, Jawatankuasa Kelab Ikhwan, Jawatankuasa Bani Insan, sahabat-sahabat guru, semua AKP, warga BMAX dan seterusnya, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang ada bersama kita pada malam ni. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama untuk satu majlis, iaitu majlis baca Yasin dan juga tahlil. Serta kita akan sama-sama mendengar satu tazkirah ataupun satu ceramah ringkas lah yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Yasmin dari Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Melur, Kelantan. Jadi sebelum itu Tuan Pengetua kita, Tuan Haji Azhar bin Daud tidak dapat bersama kita malam ni. Kerana untuk makluman Tuan Haji, malam ni sebenarnya Tuan Haji Azhar ni dia ada kesihatannya tak berapa nak mengizinkan. Jadi malam ni beliau terpaksa berada di KMC Kuantan dan beliau berjanjilah jika beliau ada kekuatan beliau akan bersama kita lepas ni lah. Dan sebagai menyampaikan amanat beliau menyampaikan salam kepada Tuan Haji Yasmin dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam kepada semua ahli-ahli kita yang ada pada malam ni. Dan juga ucapan terima kasih kepada semua kerana selalu menyokong pihak sekolah. Jadi rakan-rakan, ibu bapa, anak-anak pelajar sekalian, jadi tujuan utama kita mengadakan majlis kita pada malam ni ialah kita nak memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi kesihatan, kekuatan kepada Tuan Pengetua kita, kesihatan pada semua kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sakit dan mungkin yang akan sakit lah. Kita tak minta, kita mohon dah kesihatan, memberikan kesejahteraan kepada kita, memudahkan segala urusan, memudahkan segala perbuatan kita, memberi kekuatan pada anak-anak kita, memberi kekuatan pada kita untuk terus kita menunaikan amanah. Mungkinlah nanti pada lepas cuti nanti kalau ada anak calon SPM akan bersemuka dengan kita secara bergilir dan semoga mereka diberi kekuatan lah kepada mereka, diberi kekuatan kepada mereka untuk hadir bersama kita nanti. Jadi seterusnya kita sedekahkan jugalah untuk majlis kita hari ini, perbuatan kita ikhlaskan hati kita kepada arwah ibu ayah kita yang telah tiada, kepada keluarga kita yang telah pergi lebih awal, kepada sahabat-sahabat kita dan semuanya lain lah. Jadi sebelum saya serahkan majlis ini kepada Tuan Haji Yasmin, sukalah saya nak memperkenalkan beliau lah sedikit latar belakang beliau. Nama sebenarnya Yasmin bin Hashim alias Jasin, mendapat pendidikan awal di Kelantan, menyambung pelajaran di USM Pulau Pinang, kemudian memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sarawak. Lepas tu balik ke Semenanjung, nak jadi kecerita, isterinya dapat mengajar di Sarawak. Terpaksa ikut isteri ke Sarawak dan hanya balik di Semenanjung ni dalam tahun 2020 baru ni. Mengajar di Sekolah Menengah Agama Melur, Kelantan. Jadi sepanjang pelibatan beliau selalu memberi ceramah kaedah teknik menjawab, motivasi kepada calon-calon SPM seluruh negeri lah. Dan untuk makluman hadirin sekalian, sebenarnya pagi tadi pun Haji Yasmin berada bersama-sama dengan calon-calon SPM di Sekolah Menengah Agama Sibu. Hebat PKP kita ni. Pagi tadi ada di Sibu, malam ni ada di Kemaman. Canggih dunia kita sekarang. Dalam tempoh masa tak sampai 24 jam berada 2 masa. Petang tadi tak tahu di mana Haji kita berada. Tapi pagi tadi dia ada di Sibu. Bersama-sama dengan pelajar-pelajar SPM 2021 Sekolah Menengah Agama Sibu. Jadi saya rasa tanpa saya buang masa lah, saya serahkan majlis ini, diserahkan majlis ini kepada pimpinan lah untuk meneruskan acara kita pada Tuan Haji Yasmin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan sahabat saya Cikgu Wan Azmi Wan Ali, penelukan pentadbiran SMK Bukit Mentuk Kemaman. Siapa tadi? Ustazah Nurizan, Haji Nurizan. Para pentadbir, guru-guru kanan bidang, seterusnya, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi Allah sekalian. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi. Ummu Salamah pernah meriwayatkan bahawa pada setiap pagi ini satu doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Diceritakan Nabi sebaik saja lepas subuh, Nabi tidak pernah lekang meninggalkan doa ini. Justru pelajar-pelajar dan ibu bapa yang dirahmati Allah, kita doa ni kita jangan tinggal. Apatah lagi package 3 frasa dalam doa ini. Yang pertama, kita minta dapat ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah. Anak-anak kita yang akan ambil SPM, anak-anak kita tingkatan 4, anak kita tingkatan 3 sampailah ke tingkatan 1, sudah pasti kita nak mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tak mahu anak kita mendapat ilmu yang memudaratkan kita dan juga anak-anak. Justru, tak pagi esok bagi siapa yang belum biasa baca doa ni, mulakan hijrah esok, lepas solat subuh, selain doa-doa lain, tambah doa ini. Ilman nafi'ah. Mudah-mudahan setiap kali, setiap hari, setiap pagi kita baca doa ni, Allah Ta'ala akan permudahkan anak-anak kita dan kita sendiri dapat ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba. Kita minta kita dapat rezeki yang baik. Salah satu contoh rezeki yang baik ialah anak-anak yang baik. Contoh rezeki. Kejayaan dalam kehidupan. Murah rezeki, duit mudah ketika orang lain berada dalam kesempitan, kita berada dalam kelapangan. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, itu mukaddimah malam ni. Ibu bapa dan guru-guru yang dirahmati Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi. Dalam satu ungkapan yang terkenal, Sayyidina Ali pernah menyebut, Allimu awladakum. Didiklah anak-anak kamu. Fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Sesungguhnya mereka dilahirkan untuk satu zaman yang bukan zaman kamu. Anak kita lah ni hidup pada zaman yang sudah pasti tidak sama dengan zaman tuan-tuan dan puan-puan masa kita kanak-kanak dulu. Macam saya, umur saya sekarang ni 50 tahun. Saya tak boleh kiaskan, bandingkan anak saya yang berusia 15 tahun ataupun 18 tahun, situasinya, cabarannya sama dengan saya ketika berusia 18 tahun, tahun 89 yang lalu. Sudah pasti berbeza. Oleh itu, malam ini saya mengajak tuan-tuan dan guru-guru serta anak-anak, kita renung anak kita yang berada tepi kita malam ni, anak kita yang berada di rumah kita malam ni, anak-anak yang mungkin online juga dengar ni malam ni, anak-anak kita tidak dapat lari daripada 4 kategori. Dan sudah pasti ibu bapa kita nak anak kita dalam kategori yang pertama. Kita nak. Apa dia kategori pertama? Yang pertama, akademik baik, akhlak baik. Kita nak anak kita gitu. Sekolah cemerlang, SPM boleh straight A, UPSR mula lagi sudah 5A, 6A.
Naik tingkatan 1, anak kita juga yang mengungguli sekolah. Naik tingkatan 2, anak kita nombor 1. Naik tingkatan 3, anak kita pelajar terbaik grade A dalam PT3. Naik tingkatan 4 juga, walaupun belajar PDPR, anak kita juga terbaik. Apatah lagi naik tingkatan 5 sekarang ni, anak kita di antara yang top 10, top 5, top 3. Mungkin. Yang itu, kita nak sangat anak kita belajar bagus dan akhlak baik. Sudahlah, akademik belajar bagus, anak kita perangai begitu, kata Kelantan, perangai comel. Dan kita tengok tuan-tuan sekalian, saya sukalah bawa satu contoh malam ini. Iaitu, bagaimana 10 tahun yang lalu negara kita dikejutkan dengan kejayaan seorang anak nelayan yang bernama Nik Nurmadihah binti Muhammad Kamal Hussein. Nik Nurmadihah ini, walaupun dah 10 tahun lebih dia punya gambar ni saya simpan, tetapi dia punya formula tu masih lagi relevan. Nik Nurmadihah dapat 20A dalam SPM, PMR dia sebelum tu straight A, SMU straight A, SPMRU straight A, UPSR dia straight A juga. Dia tak pernah tak ada A. Dan ketika gambar ini dirakamkan dia sewaktu beliau dapat result 20A, Madihah bergegas jumpa ayahnya yang sedang jahit pukat. Sebab dia anak nelayan. Maka orang tanya Madihah, ini nak cerita anak kategori A tu tuan-tuan sekalian, yang akademik bagus, akhlak bagus. Dia pun berkongsilah rahsia kejayaan yang saya yakin anak-anak SMK, mana tadi, Bukit Mentok, Kemaman ini juga tidak mustahil untuk dapat ikut follow apa yang Madihah buat. Madihah beritahu sekurang-kurangnya 5 perkara pelajar-pelajar kalau nak cemerlang cuba tiru dia. Yang pertama, Nik Nurmadihah ini akan berdoa untuk ibu bapanya paling kurang 5 kali sehari. Paling kurang. Jadi pelajar-pelajar, kalau nak cemerlang, tiru Madihah. Macam mana salah satu contohnya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa untuk mak ayah 5 kali sehari paling kurang lepas solat setiap 5 waktu. Kalau mampu solat sunat, solat hajat lagi bagus. Perbanyakkan doa ibu bapa. Rahmat dari Allah Ta'ala akan turun. Belajar akan jadi mudah. Madihah cerita lagi. Yang kedua, resepi kejayaannya ialah beliau suka hormat pada guru dan akan mendoakan untuk cikgu setiap kali lepas solat. Jadi saya nak pelajar-pelajar tak hari ni doa untuk kita, doa untuk ibu bapa dan doa untuk cikgu. Pakej 3 sekurang-kurangnya. Tambah pakej yang keempat, doa untuk seluruh orang mukmin. Wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Itu kata Nik Nurmadihah. Baik, saya suka tengok ni. Tunjukkan gambar-gambar ni cikgu-cikgu anda. Doakan untuk mereka. Cikgu matematik, cikgu sejarah, doa secara umum. Pengetua, ustazah, sains, bahasa Inggeris. Doa untuk mereka ni. Cikgu-cikgu anda. Kemudiannya ni, contoh cikgu-cikgu anda. Doakan untuk mereka dah. Jangan lupa doa untuk mereka. Baik. Kemudiannya, respi Nik Madihah lagi. Dia kata yang ketiga, saya rajin buat solat sunat. Dan di antara solat sunat yang beliau jarang tinggal dan mungkin tak pernah tinggal, ialah dia rajin solat sunat duha dan solat sunat tahajud. Dalam buku yang lain, saya pernah ada beli buku beliau khas tentang resepi kejayaan. Beliau ceritakan ketika orang lain masih tidur, sebelum subuh dia akan bangun 1 jam. Sebelum subuh bangun, semaya tahajud dan bangun menghafal. Dia ngapa Quran, dia ngapa hadis, dia ngapa subjek-subjek dan dia boleh A belaka. Semua subjek, fizik, kimia, bio, akmek, bahasa Inggeris, bahasa Arab, A belaka.
Betul lah. Ustaz saya beritahu dulu masa saya sekolah, kalau nak cemerlang, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang suka nak mencapai kejayaan yang tinggi, maka dia berjaga waktu malam. Ini hebat. Kejayaan orang begini ya kita kena jadikan idola. Bukannya artis Korea, bukannya pemain bola. Madihah kata lagi. Nombor 4, kalau nak cemerlang, kena baca Quran tiap-tiap hari. Kata orang tua-tua, anak ayam turun 10. Mati seekor tinggal 9. Bangun pagi, solat subuh. Jangan lupa baca Quran. Jadi pelajar-pelajar semua nak cemerlang, berubah mulai hari ini. Bukan setakat baca Yasin saja malam Jumaat. Sebaliknya lepas subuh, cas bateri hati kita. Handset kita kena cas. Hati kita kena cas. Bersihkan jiwa kita dengan kita alunkan baca Quran mungkin setengah muka surat. Kalau lancar, 1 muka surat dalam masa 5 minit sehari. Tiap hari dawamul Quran. Baca Quran. Madihah kata yang kelima, saya rajin berdoa. Dan pelajar kena ingat, tuan-tuan, ibu bapa kena ingat. Anak kita mungkin ada yang malah, ada yang tak dengar kata, ada yang otak bijak tapi jenis lawan ibu bapa. Ada yang otak akal bagus tapi jenis tidur kuat, malah membaca, kerja last minute. Mungkin memerlukan lebihnya kita doa. Iaitu doa antara yang Allah Ta'ala payah nak reject ialah doa ibu bapa untuk anak-anak. Dan doa ni bagi pelajar-pelajar, anak-anak, kalau kita ada masalah belajar, cikgu saya dah belajar, saya dah study tapi saya masih lagi asyik gagal je subjek fizik. Ngadu cikgu fizik. Saya sentiasa tak dapat markah tinggi dalam subjek sejarah. Ni saya cikgu sejarah. Buat contoh sejarah. Jadi pelajar jangan lupa di samping berusaha, kita kena berdoa. Doa itu ialah silahul mu'min. Betul tak Ustaz? Iaitu senjata orang mukmin. Katakanlah kita tangan kosong. Tangan kosong kita keluar waktu malam, tiba-tiba kita dikepung oleh perompak yang ada pisau. 2 perompak nak kepung kita. Biasa kita akan kalah dan kita terpaksa serah. Duit kita ke handphone kita. Sebab apa? Dia ada pisau, kita tangan kosong. Kita tidak ada senjata. Tetapi kalau kita banyak berdoa, biasanya gitulah. Orang banyak berdoa, dia banyak silahul, senjata tu. Senjata, kita makin banyak berdoa, kita makin kuat. Diri kita makin kuat. Jadi pelajar-pelajar dan ibu bapa serta cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita rajinkan berdoa. Doa silahul mu'min wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Jadi jangan lupa kita banyakkan berdoa juga. Kemudiannya, tuan-tuan sekalian, sukalah saya buat contoh budak Kemaman. Ni. Malam ni saya ceramah kepada anak-anak pelajar dari Kemaman. Dan ni saya tunjukkan jiran kita sendiri. Mungkin ada keluarganya sini. Sudah pasti. Ibu bapa pelajar ini kawan-kawan kepada tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu. Saya petik 5 resepi kejayaan orang Kemaman ini. Bagaimana Husna Mardiyah yang melakar rekod Malaysia 2-3 tahun lepas ketika ditemerama oleh TV, bagaimana saudari Husna dapat 11 A+, di Rizak 11 A+. Anak-anak ada ni kena salin ataupun contohi Husna. Dengan lancarnya Husna, dan saya salin apa yang Husna beritahu. Husna beritahu nombor 1, jaga hubungan dengan Allah. Kena banyak berdoa, elakkan diri daripada benda-benda yang tidak elok, kawal mata, rajin solat sunat, rajin berdoa. Benda sama resepi. Yang kedua juga, beliau hampir sama dengan Madihah. Husna kata nak berjaya, jaga hubungan dengan ibu bapa. Jangan cakap kasar. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan pula kita merendah-rendahkan ibu bapa. Maka hidup kita akan berkat. Apa itu berkat? Berkat ialah ziyaratul khair, bertambah kebaikan. Yang ketiga, jaga hubungan dengan guru-guru. Lupa tadi tak? Doa pada cikgu. Kalau kelas bersemuka, kalau sekolah buka balik. Pelajar yang suka tolong guru
akak beg cikgu, tolong bawa laptop cikgu, akak buku daripada kelas ke bilik guru dan sebaliknya. Pelajar begitu biasanya yang suka tolong cikgu dalam peksa nanti, Allah tolong budak tu. Biasanya gitu. Saya berani bercakap sebab saya pernah buat begitu zaman saya sekolah. Form 5, Form 6, dulu gitulah. Saya belajar lebih kurang dengan pelajar lain. Tetapi antara mungkin lebih sedikit ialah saya rapat dengan semua cikgu dan saya akan sebut doa untuk guru setiap kali lepas solat sampai hari ini walaupun saya sudah 26 tahun menjadi guru. Okey. Pelajar-pelajar. Yang keempat, Husna beritahu lagi. Resepi kejayaannya ialah beliau jaga hubungan dengan kawan-kawan. Hubungan kawan beliau jaga. Kemudiannya yang kelima ialah baca Quran setiap pagi. Merupakan salah satu cara untuk menguatkan ingatan, memudahkan pemahaman. Hebat sekali. Yang ini pula tuan-tuan sekalian, budak sekolah menengah Kamil dekat rumah saya tahun lepas, anak yatim. Kematian ayah, jaga mak dia, dan saya buat appointment ni gambar saya dengan Muhammad Nur Firdaus. 11 A+. Ada perkara menarik yang pelajar-pelajar SMK Bukit Mentuk perlu tahu. Yang pertama, dia anak yatim. Tapi dia boleh berjaya. Yang kedua, orang berjaya ni dia ada cita-cita. Kalau kita tanya dia, Firdaus, awak nak jadi apa? Dia dengan begitu clear jawab, saya bercita-cita nak jadi doktor pakar jantung. Hebat. Yang ketiga, beliau jaga mak dia ni. Sampai belajar sambil tinggal di rumah jaga ibu. Yang keempat, beliau orang pertama dapat 11 A+ sejak wujudnya sekolah Kamil pada tahun 54. Sebelum ni ada, tapi 10 A+, 1 A solid. Yang kelima, dia boleh juga A+ bahasa Arab, Quran Sunnah, Syariah Islamiah, walaupun ambil sendiri tanpa cikgu secara formal. A+ juga. Dan beliau memanfaatkan media sosial seperti Telegram untuk sharing, ambil nota-nota dari cikgu dan sebagainya. Tengok, hebat. Baik. Cikgu-cikgu dan ibu bapa sekalian. Anak kita kategori pertama tadilah yang kita impikan. Akademik baik, akhlak baik. InsyaAllah kita boleh tumpang dunia dan akhirat. Anak ni lah apabila berjaya nanti, tak payah kita minta. Dia akan bagi duit bulan-bulan pada kita. Ataupun ada setengah ibu anak-anak pakat duit beli motor, beli kereta, bagi kepada ibu bapa. Itu hebat. Buat rumah, baiki rumah. Tolong bayar elektrik, tolong itu, tolong ini. Ketika ayah semakin tua, mak semakin tua, anak tu berebut nak jaga. Malah kalau kita meninggal kelak, anak begitulah yang akan pergi doa kubur kita. Kita nak gitu. Anak yang kedua, kategori kedua ibu bapa sekalian, kadang-kadang Allah kurniakan kita anak akademiknya tidak baik tapi akhlak baik. Mungkin di sekolah SMK Bukit Mentuk anak kita bukan nombor 1. Mungkin anak kita kelas hujung-hujung. Mungkin anak kita cikgu pun ingat tak ingat nama. Sebab apa? Dia tak glamour di sekolah dia. Bukan pengawal. Tak pernah wakil sekolah apa-apa pun. Tetapi Alhamdulillah. Walaupun dia pelajaran boleh nombor 31/32. Kadang-kadang Tuhan kurniakan dia terbalik dari segi akhlak. Akhlaknya baik. Dia semaya tak payah suruh 5 waktu. Kalau musim boleh pergi ke masjid. Dialah kadang-kadang menjadi Bilal kepada surau kepada masjid. Kalau Tok Bila yang dilantik tak ada, dialah yang tolong jadi Tok Bila, Tok Siak. Anak ni bagus. Bangun tiap-tiap pagi, solat duha, tiap-tiap malam bangun solat tahajud, solat sunat. Tanpa disuruh akan berdoa untuk ibu bapa dan anak ibu bapa sekalian. Anak beginilah. Walaupun akademiknya tak bagus, kadang-kadang hak ni yang akan jaga kita masa kita tua nanti. Betullah ibu bapa, kadang-kadang kita diuji dalam ramai-ramai orang anak. Kadang-kadang tidak semua anak kita ni bagus pelajaran. Cikgu Wai Azmi ada berapa orang anak? Tak ramai, 6 je. Ni je, tak ramai. 6 orang anak dah. Cikgu Wai untuk makluman rakan-rakan guru dan ibu bapa, classmate saya sejak tahun 91 di universiti dan satu kapal posting ke Sarawak pada 3 Julai 95 dulu.
kami sama-sama cikgu sejarah. Beliau dikurniakan rezeki lebih, anak 6. Saya anak 5. Ibu bapa semua, kadang-kadang Tuhan jadikan kita ada anak 7 contoh. 6 orang anak kita semuanya cemerlang. Tetapi seorang kadang-kadang Tuhan uji kita dengan akademiknya tidak bagus. Jadi kita janganlah terlalu bandingkan anak yang pelajarannya tak bagus dengan kakak-kakak dia ataupun abang-abang dia ataupun adik-adik dia. Sebab kadang-kadang anak yang tak sekolah tinggi itulah yang seksok, dia akan duduk bersama kita ataupun dialah yang akan uruskan kita di hospital, akan salin pampers kita, dia akan tolong jaga kita bawa makuk tingkap atau orang Kelantan panggil lonjok, pergi bergili-gili suami isteri itu tidur di hospital, yang tolong-tolong kita ajang ngucap, tolong sapu masa tu kita dah kena stroke, tolong angkat kita. Mungkin anak begitu Tuhan jadikan anak yang tak bersekolah tinggi, yang tak tinggal jauh. Jadi, tuan-tuan sekalian, kalau ditakdirkan anak kita baik, cuma akademiknya tidak bagus, bersyukurlah kita. Sebab itulah Allah pilih anak kita untuk jaga kita mungkin di usia senja. Ini gambar satu contoh. Ibu bapa boleh tengok daripada wajah anak dia dengan bini anak dia tu, menantu dia tu menampakkan dia ni bukan orang akademik anak dia. Tetapi anak inilah yang jaga ayah dia ketika nyawa di hidung tu sudah melalui wayar dah. Mungkin dia ada abang-abang kakak dia yang jadi profesor dia, doktor pakar di hospital Tawakal dan sebagainya. Ketika ayah sedang nazak, ibu sedang nazak, anak beginilah yang akan mengajar ngucap, yang akan tolong menjadi tukang menguang, tolong orang kapan keluarga ayah dia dan sebagainya. Anak begini ketika abang-abang kakak dia tu on the way balik. Jadi anak kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, anak kategori kedua ini mungkin kita boleh tumpang untuk akhirat. Anak ni yang akan pergi ke kubur kita tiap-tiap minggu. Walaupun akademiknya tidak bagus. Saya suka buat contoh ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sebaya dengan saya, usia dah 45 ke atas, saya dah umur 50, sudah pasti kita zaman kanak-kanak dulu biasa dengar nyanyian daripada bidu wanita Allah Yarham Mah Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Si Bunga Tanjung, terbang sang helam bebas, kuda kulari gagah berani. Makalah ketupat ini dengan rendangnya sekali itu. Datuk Sharifah Aini ketika ditemeramah oleh Profesor Dr. Muhayya orang Terengganu. Profesor Muhayya tanya Kak Pah. Kak Pah ada anak kan? Ya, anak Kak Pah. Anak saya Dr. Prof nama Alif. Anak tunggal Kak Pah. Apa harapan Kak Pah kepada Alif? Datuk Sharifah dia ceritakan, Prof, saya ada Alif 11 tahun belajar di Madinah. Alif hafal Quran. Saya selalu dia kata pesan pada Alif, kalau Alif meninggal ke mami meninggal kelak, biarlah Alif tolong baca Quran pada mami, dan kalau boleh biarlah Alif menjadi imam solat jenazah mami. Dia pesan kepada Alif anak tunggal dia. Dan dia minta kepada stesen TV kalau dia meninggal esok, dan dia memang telah meninggal, tolonglah jangan siarkan gambar-gambar beliau yang tak pakai tudung dulu-dulu zaman jahiliah. Tuan-tuan sekalian, Allah makbulkan doa Datuk Sharifah Aini. Ketika hari dia meninggal, yang tolong menjadi imam salat jenazah bukan imam besar masjid negara, bukannya Tok Guru Mahat Tafiz, sebaliknya anak tunggal laki-lakinya, Mama Alif Ali sendiri tampil ke hadapan Allahu Akbar 4 kali, dan Alif inilah yang mengepalai bacaan pada takbir ketiga, Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha, sampailah kepada salam yang terakhir selepas takbir keempat. Baik tuan-tuan sekalian, ini antara salah satu kemuncak bagaimana didik anak. Saya dan tuan-tuan kita mikir malam ni. Anak kita yang ada tepi kita yang akan SPM tahun ni, yang akan tiap 3 tahun ni. Anak kita ni kalau kita meninggal, tu saya esok ke, tahun depan ke, boleh ke tidak anak kita tu salat jenazah kita? Cuba kita fikir. Sama-sama fikirlah.
pengajaran yang saya suka ambil di sini ialah tuan-tuan, walaupun dia artis tapi pandai didik anak, anak boleh menjadi anak yang baik dan bertakwa. Tapi kalau kita, walaupun kita cikgu, walaupun kita ustaz, silap hari bulan tak pandai didik, tak kena didik anak, anak boleh jadi terbalik kehidupan. Artis, anak jadi tahfiz. Tapi kita cikgu, ustaz ataupun kita pegawai tinggi, anak boleh jadi penagih dadah kalau silap didik. Sebab itulah kita jangan lekanglah baca doa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran, iaitu Rabbana hablana min azwajina. Ya wahai Tuhan kami, hablana, berilah pada kami, azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, iaitu kita tengok dia, kita rasa sejuk mata memandang. Ada kan kita tengok budak tu, ya Allah, dengan mukanya, dengan rambutnya, dengan cara berpakaian, cara bercakapnya, tidak qurrata a'yun langsung. Kita nak anak cucu kita qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan kita minta ya Allah jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukannya jadi pemimpin kepada puak-puak gangster ataupun puak-puak jahat-jahat. Bukan gitu. Inilah tuan-tuan contoh anak yang bagus. Dia turun sampai ke liang lahat dan tolong baca talqin sendiri kepada bondanya, Datuk Sharifah Aini. Itu anak kategori yang kedua. Akademik mungkin tak baik, setengah-setengah lah. Tapi akhlaknya sangat bagus. Baik. Anak kategori yang ketiga. Jadi bapa kita cek anak kita yang ada tepi kita ni, anak kita yang ada di rumah kita tu kategori mana tu? Kategori yang ketiga tuan-tuan, ialah ada yang anak akademik bagus tapi akhlak tak baik. Ada juga gitu. Belajar sekolah okey, sekolah dapat 5A, sekolah asrama penuh, kemudiannya dapat masuk matrik. Lepas matrik dapat A level, ke O level lah. Dah pergi ke Australia, New Zealand, ke Auckland, belajar sampai ke Amerika Syarikat. Tapi ada juga anak begini yang akhlaknya tak begitu menghiburkan hati ibu bapa. Malah ada yang balik bercakap kasar dengan ibu bapa dan memandang rendah kepada ibu bapa yang bela dia sejak kecil. Kadang-kadang balik tu, mak, ayah tahu gapo? Mak tak sekolah. Ada juga cakap gitu pada ibu bapa. Baik, kalau kita tengok, tuan-tuan, dulu masa kita remaja dan kanak-kanak tu, ni ibu bapa, cikgu-cikgu. Mungkin kita pernah dengar bagaimana seorang budak jenius dari Kedah. Umur 5 tahun sudah boleh baca buku. Orang jemput dia usia 4 tahun, pergi ke UKM Bangi, tunjuk kebolehan membaca surat khabar. Kemudiannya disebabkan dia cerdik, Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin ambil dia berlakon dalam filem Menanti Hari Esok pada tahun 76, yang heroin pada masa itu ialah Nur Kumalasari, adik kepada Anita Sarawak. Budak ini dijadikan anak angkat oleh Profesor Ungku Aziz, Allahyarham. Budak ni dapat masuk sekolah berasrama. Malangnya, ketika usia 15 tahun, dia dibuang asrama kerana terlibat dengan rokok. Naik tingkatan 4, dibuang asrama. Kemudiannya, lepas tu terlibat dengan dadah. Dan kalau siapa yang masih ingat, tengok majalah 3 2008. Saya tengok dulu. Masa tu saya duduk di Sarawak. Budak ni, bukan budak lah. Dia sempat kahwin dan dia telah pun tinggalkan anak di Kedah pada kakak dia dan dia hilang di Chowkit Road. Entah ke mana, keluar masuk pusat serenti. Sayang sekali. Otak bijak tetapi perangai jadi lain. Kita minta jauh lah. Yang ini juga jenis yang gagal. Semua rakyat Malaysia 4-15 tahun dulu tahu ni. Seorang budak kacukan Mak Johor bapa Pakistan ni. Genius. Umur belasan tahun setelah masuk universiti di Britain, di UK. Di Oxford University. Tapi akhirnya gagal dan akhirnya berkahwin dengan Mak Saleh dan gagal menamatkan pengajian di Perak University. Jadi banyak perkara yang tak elok kita dengar. Saya tak mahu sebut benda tak elok. Kita jauh lah tuan-tuan sekalian. Anak yang ketiga, kalau akademik bagus sekalipun, dapat ijazah berjela-jela, tapi akhlak tak baik, kita kalau boleh tak say lah, tak mau tambuh lah kata orang ganung. Kita nak balik kepada kategori yang pertama. Akademik bagus, akhlak baik. Hok paling kita tak mau ialah dah lah akademik tak bagus, belajar teruk, duduk kelas hujung.
Jahat pula perangainya. Bak kata orang Kelantan, dah belajar tak pandai, mak bapak miskin, muka uduh, perangai uduh. Kita tak silap itu. Dan saya suka buat contoh gambar ni lah. Gambar yang tidak di alam nyata tapi di alam filem. Kita tak mau tuan-tuan anak kita jadi seperti anakku Sazali. Dah umur 24 barulah nak pukul anak. Masa tu barulah kita akan ingat. Jikalau 10 tahun dahulu bapa berbuat demikian, barangkali Sazali boleh jadi baik, Pak. Tapi sekarang sudah terlambat. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Bapa membesarkan Sazali secara membabi buta saja. Apa kehendak Sazali bapa sempurnakan? Apa kemahuan Sazali bapa tunaikan? Sehingga Sazali pandai bercakap bohong, pandai menipu bapa. Tapi bapa hanya anakku Sazali. Tuan-tuan sekalian, kalau dah jadi begini, mengalir air mata darah pun tak ada guna. Anak-anak yang mungkin juga mendengar nasihat saya ini, ingat anak-anak, walaupun kamu berjaya, kelak suatu hari nanti, berjaya duit banyak sekalipun, tapi kalau deraka pada ibu bapa, hidup kamu tidak akan tenteram. Ada rezeki banyak sekalipun, rezeki tidak akan berkat. Itu, anak-anak sekalian, tengok ni. Umur 8 tahun, gadget, iPad, handset sudah penuh dengan aplikasi lucah. Ada ni. Yang ni lagi dahsyat. Seorang bapa keluar hospital, anak-anak masing-masing tak mau bawa balik ke rumah. Akhirnya salah seorang anaknya pergi ambil di hospital dan pergi letak di tangga masjid. Oh, dahsyat. Anak dia kata, ayah duduk sini kejap deh. Kita nak pergi lain kejap. Akhirnya, Tok Bila lagi azan maghrib, pakcik ni duduk nangis seorang di tangga masjid. Sebab apa? Anak masing-masing pasing dan memberi alasan dengan kesibukan. Jadi itulah contoh. Pak perkara. Ini ada satu lagi contoh. Di Kelantan, di Tumpak Kelantan. Seorang ibu terpaksa telefon polis kerana tak sanggup lagi bela 3 orang anak yang menjadi penagih dadah. Bayangkan tuan-tuan, RM600 sehari, duit digunakan untuk bagi duit 200 satu kepala. Anak, kalau mak tak bagi duit, akan sembelih mak. Jadi mak ni telefon kepada superintendent Fuad. Saya rasa nama Fuad. Cik polis, marilah ambil anak laki-laki saya, 3 beradik ini. Saya dah tak sanggup lagi dia cari 600 hari untuk bagi 200 yang mengugut saya akan sembelih saya kiranya saya tak bagi duit. Akhirnya ibu malang tersebut jadi seperti Hasan dalam Anakku Sazali. Telefon polis, marilah pukul 2 pagi kerana dia sebulan terpaksa menghabiskan RM18,000 sebulan untuk bagi duit pada anak. Nampaklah tuan-tuan sekalian, duit banyak pun dia habis dalam keadaan yang tidak berkat ke jalan yang tidak diredai. Jadi buah apa sekalian, sekarang sudah pun setengah jam saya bercakap. Jadi saya mengajaklah tuan-tuan, malam ni kita tengok beberapa perkara. Tuan-tuan, nombor 1 sekali, anak kita. Anak kita pastikan tolong jagalah tiang agama, iaitu solat, semayang. Walaupun dia belajar di universiti, katakanlah anak kita berada jauh dengan kita, belajar di, tak kira lah di mana-mana, time telefon antara perkara, time WhatsApp dia tu yang kita jangan tinggal, ialah kita kena tanya, semaya dah kah? Tu, ulama-ulama ajar. Walaupun anak kita dah umur 23 tahun dah. Kalau kita telefon kakak ataupun Alung study kah? Ya. Alung semaya isyak dah. Kena tanya kata itu. Walaupun dia sudah pun diingat dia, tak payah disuruh lagi untuk solat. Tapi pastikan kita jangan lekang baca doa. Bertanya khabar bab solat. Sebab itulah doa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran, kalau boleh baca selalu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat. Demikian juga dengan zuriat keturunan aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Tuan-tuan, kalau kita tak ingat doa ni, kita foto stek kah, kita tulis tangan, kita letak tempat kita solat di rumah. Letak di dinding. Kita baca doa ni. Walaupun mungkin anak kita tu sedang tidur, kan dia sedang, tapi doa ni dia akan meresap dalam jiwa anak-anak.
Saya pun cuba baca, tuan-tuan cuba baca. Tak ingat kita hafal, letak dalam telefon, buka telefon kita baca. 2-3 hari kita akan ingat. Sebab apa? Sebab solat ini pakejnya ialah al-falah, kejayaan. Kalau orang azan, hayya 'alas salah, tertinggal hayya 'alal falah. Azannya kurang sempurna. Sebab apa? Hayya 'alas salah, solat itu pakejnya hayya 'alal falah. Siapa yang solat dia berjaya. Siapa nak berjaya dia kena solat. Dia pakejnya mesti begitu. Jarang kita jumpa di sekolah. Pengalaman saya jadi cikgu sudah 26 tahun. Budak cemerlang tiba-tiba dia kata, saya cemerlang sebab saya tak solat 5 waktu. Tak akan berlaku gitu. Okey. Saya sukalah bawa cerita ni pula. Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Merupakan seorang motivator terkenal di seluruh Asia Tenggara. Semua orang kenal ni, bab-bab ni. Pada satu hari beliau ceritakan pengalaman beliau forum dengan seorang tokoh bernama Wak Sharif. Wak Sharif dengan Datuk Fadilah dijemput naik ke pentas. Kita akan mulakan forum Ibu Bapa Cemerlang, Anak Gemilang. Kata moderator. Moderator tu mungkin cikgu sekolah tu lah di Selangor. Perkenalkan ahli panel kita di sebelah kanan saya ialah Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Datuk Fadilah angguk senyum. Khabar baik, alhamdulillah. Baik, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu seorang tokoh tempatan, Wak Sharif. Jadi orang pun tak berapa heran sangat sebab dia orang kampung. Pakai baju Melayu biasa, pakai kain plekat dan selipar biasa. Datuk Fadilah pergi dengan kot, dengan tali leher, dengan songkoknya, dengan nampak segak, nampak haibah. Baik, pusingan pertama. Ahli panel telah pun mengajukan soalan yang sama kepada kedua-dua panel. Datuk, bagaimana cara untuk kita menjadikan anak kita lebih cemerlang? Silakan Datuk. Datuk Fadilah Kamsah 15 minit hurai satu. Sekian, terima kasih. Moderator ambil mikrofon. Wow, begitu hebat. Kupasan daripada Datuk. Dr. Fadilah Kamsah, terima kasih Datuk. Resepi yang begitu hebat, begitu kata orang ganu jijak sekali. Terima kasih Datuk. Dan kalau tadi kita dengar jawapan soalan itu, saya ajukan balik kepada ahli panel kita yang kedua, Wak Sharif. Soalan yang sama, Wak. Tuan-tuan, kalau tadi kita dengar jawapan bagaimana nak menjadikan anak kita cemerlang daripada seorang doktor, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Sekarang saya persilakan Wak Sharif, bapa kepada 7 doktor. Silakan Wak. Datuk Fadilah Kamsah kata, dia rasa Allah malunya aku anak 3, belum tentu jadi doktor, belum tentu berjaya. Tapi Wak Sharif, walaupun dia orang kampung, anak 7, laki-lakinya 7 orang graduat. Dan akhirnya Wak Sharif ambil mikrofon. Dia pegang mikrofon macam saya pegang mikrofon ni lah. Dia kata, terima kasih kepada cikgu selaku pengacara. Saya muliakan Datuk Fadilah Kamsah, motivator terkenal tanah air. Dan tuan-tuan sekalian, betul, Wak ada 7 orang anak laki-laki. Betul, 7 anak laki-laki itu semuanya masuk universiti. Alhamdulillah. Apabila orang tanya Wak, apa resepi kejayaan? Wak tak ada resepi macam Datuk. Cuma Wak nak ceritakan apa yang Wak buat. Nombor 1, Wak pastikan anak-anak Wak sembahyang 5 waktu sejak kecil lagi. Sampailah dia usia matang. Kalau anak Wak tak sembahyang 5 waktu, Wak akan rotan. Itu saja kerja Wak. Kalau ngangah hacik, udah, abada, contohnya dah. Semai subuh dah ke? Ataupun semai isya dah? Tak salat, pergi. Tidak, ayah bedah, contoh. Solat 5 waktu, itu je rahsia dia. Menyebabkan anaknya berdisiplin. Yang kedua, dikata apabila Wak balik masjid semaya isyak, Wak akan pastikan lepas Wak naik dari rumah ke rumah, anak-anak Wak sudah berada di kerusi meja bacaan. Kalaulah anak-anak tu masih lagi duduk guling, duduk bala, baca komik, tengok TV. Kalau kita sekarang duduk main telefon benda yang tak berfaedah, Wak akan ambil rotan, Wak akan piak anak. Wak akan rotan.
kena sekali malam esok serik. Itu je wak-wak. Yang ketiga, wak Syarif beritahu lagi, walaupun wak buta huruf, tuan-tuan sekalian, wak ni buta huruf, dia pandai jawi. ABC tak pandai. Wak Syarif beritahu, wak akan round meja. Pada malamnya, wak dengan isteri wak akan turut sama berjaga malam, dan wak akan tidur hanya selepas anak-anak tidur, dan wak akan bangun lebih awal daripada anak-anak wak. Itulah rutin kami. Lepas baca semua, anak 7 orang, isteri wak akan buat air minum beramai-ramai 9 gelas. Anak 7 kami, suami isteri. Wak akan tunggu, jaga anak-anak wak membaca buku. Jadi tuan-tuan sekalian, kita cek diri kita, kita buat gitu ke tidak? Kalau kita tidak awal lagi, tak tahu anak di mana. Malah ada setengah-setengah masyarakat di kampung, kalau kita tengok, anak nak cemerlang. Tapi ayahnya pukul 12.30 baru balik lepak kedai kopi. Ataupun ayah nak anak-anak cemerlang, ibu bapa nak anak cemerlang. Tapi dibiarkan anak tu main motosikal pergi ke merata-rata tempat. Balik pukul 2 pagi tidur rumah member. Tidur di wakaf. Di tempat-tempat yang lagi tak pernah ambil tahu siapa member dia. Tu nampak cakap je boleh. Anak, saya pada anak, umur 14 tahun beli motosikal. Sebab tanda sayang pada anak. Itu bukan sayang pada anak itu. Itu memusnahkan masa depan anak. Kebanyakan saya tengok, anak-anak yang rosak ni, ibu bapa biarkan anak tu naik motosikal keluar malam, pergi salepok sana sini, belajar isap okok, dan macam-macam perkara lah kalau kita tengok di kampung-kampung, yang menyebabkan, yang menjadi pencetus kepada start rosaknya anak-anak kita. Tetapi yang keempat ni, yang paling saya rasa boleh kita tiru, Wak Syarif ada beritahu, wak amalkan ayat dan doa tertentu. Kadang-kadang wak baca ketika wak round meja, wak gosok kepala anak-anak, kadang-kadang walaupun tidak selalu, ataupun masa anak sedang tidur, bacalah ayat tertentu, minta lembut hati anak-anak. Kalau tuan-tuan masih ingat, Dr. Badrul Amin pernah sebut dalam TV3, antara contoh ayat yang boleh kita tiru untuk kita usap rambut anak, ataupun dia sedang tidur, ataupun anak kita tu masih kanak-kanak lagi, kita panggil kata, okey, adik, mari sini adik, duduk kat mama, duduk kat papa, papa nak baca ayat ni, doa untuk adik, contohnya tak? Dr. Badrul Amin ajar, kalau boleh ambil tangan kanan, letak atas kepala anak kita, hati kita ada sifat penuh kasih sayang, kita bacalah doa, Ya Latif 7 kali. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Kemudiannya kita baca ayat Quran surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Kita baca. Mungkin malam ni kita baca, anak kita masih lagi kerah. Esok kita baca lagi, dia kerah hati lagi. Mungkin bacaan kali ketiga, hari ketiga kita akan rasa dia sudah menunjukkan kelembutan. Jiwa dia terlembut, bukan jadi maknya lembut, bukan gitu. Itulah tuan-tuan sekalian ikhtiar kita selaku ibu bapa. Saya tengok jam sikit, okey, saya ada masa lebih kurang beberapa minit lagi sebelum saya berhenti. Yang ni pula tuan-tuan dan pelajar-pelajar, ini gambar saya dengan Johan tilawah Al-Quran mereka antara bangsa yang juga dulu juara Akademi Al-Quran, Ustaz Abdullah Fahmi, yang beliau sekarang menjadi imam Masjid Yahya Petra di Macang, Kelantan. Ni Ustaz Abdullah Fahmi ni taekwondo tali pinggang merah. Dia bukan biasa-biasa. Last year bulan November, masa saya pergi ceramah teknik menjawab sejarah di Ciku, saya singgah solat situ, kebetulan jumpa dengan beliau dan saya bergambar sekali lagi dengan beliau. Ni gambar ni tahun 2006 dulu, ketika baru jadi juara Akademi Al-Quran. Yang ketika itu Muhammad Faizal Ramli dari Terengganu juara Akademi Fantasia masa itu. Apa yang saya nak kaitkan, gambar itu saya dengan beliau berdiri di tempat ayah beliau meninggal dunia ketika sedang ceramah kuliah Maghrib. Imam Syukri, imam besar Masjid Ibrahimi Pasir Putih, meninggal di tempat kami berdiri, itulah sekitar. Ketika saya sekolah dulu, ayah beliau pernah ajar satu petua. Satu petua baca ayat ini ulang 41 kali pada hari peperiksaan.
Contohnya, katakanlah hari pertama exam bahasa Melayu 1. Pukul 8 mula, pukul 6.30 kita telah bergerak dari rumah. Pukul 6.30 tu on the way ataupun sampai di pagar sekolah, kita baca ayat ini. Kata Gemulah Arwah, ayah Ustaz Abdullah ni. Saya pun suspend. Akhirnya beliau ceritakan, bacalah ayat ini surah An-Najm ayat 58 yang bermaksud tidak ada yang lain melainkan Allah sebagai tempat menunjuk ajar. Dalam hati kita biar kita niat, biar Allah bantu kita dalam peperiksaan. Dengan kita baca 41 kali, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Saya dah teh dah, tak sampai 1 minit. Kita baca laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Dia lebih kurang 40 saat boleh siap. Jadi pelajar-pelajar, ilmu begini kita jangan pandang rendah. Ilmu begini ialah amalan-amalan ulama, apatah lagi menggunakan mukjizat Al-Quran. Jadi saya pun amalkan ketika form 5, STPM, belajar di universiti, saya sambung belajar lagi di dulu UPM, Mengabang Teripuk ataupun ujung orang panggil KUSTEM, Universiti Darul Iman, Terengganu lah, UMT lah ni. Saya baca sampailah kepada saya final exam untuk masa sambung sarjana dulu. Alhamdulillah, peperiksaan saya tidak pernah menghadapi masalah. Berkat usaha dan juga berkat kita yakin dengan mukjizat ini, iaitu bacaan ayat Al-Quran. Betullah pelajar-pelajar. Cikgu Wami, pelajar SMK Bukit Mentok ni sekolah harian biasa ke sekolah kluster? Harian biasa lah. Harian biasa dah. Maknanya anak-anak murid kita ni, pelajar kena ingat satu ungkapan, kejayaan itu diperoleh oleh pelajar biasa yang datang daripada keluarga biasa, diajar oleh guru biasa, bersekolah di sekolah biasa, tetapi melakukan usaha yang luar biasa. Itu baru kita berjaya. Kita kena ada resepi-resepi begini. Bak kata pepatah Arab, manjadda wajada. Siapa berusaha dia akan dapat kejayaan. Wa man zaru'a hasada. Siapa yang menanam dia akan dapat menuai hasil. Orang understand, orang sing pun dia ada peribahasa. Janmar kepalan wala vidyarti, zibas pas ho jandahe. Maksudnya, orang yang berusaha bersungguh-sungguh pasti akan mencapai kejayaan. Okay. Kita tiru ni. Orang akan berjaya, kita tiru. Justru, ibu bapa sekalian, kita cuba tirulah bagaimana hadis ajar kita, didik anak kita masa usia 7 tahun suruh solat 5 waktu. Dalam masa 3 tahun, umurnya 10 tahun, kalau disuruh setiap hari tak solat lagi, rotan, pukul mereka untuk mendidik. Dan pisahkan tempat tidur antara mereka. Baik. Kajian mendapati Profesor Fidelma O'Leary dari Texas University Amerika. Dia kaji rupa-rupanya otak kanak-kanak ke otak pemuda, ke otak kita orang tua pun, kalau makin lama sujud dia akan makin banyak oksigen, makin banyak darah dalam minda. Yang paling dia dalam kepala kita ni tuan-tuan sekalian, otak manusia ni dia ada satu saraf yang paling dalam sekali, yang hanya masuk oksigen dan otak yang secukupnya hanya masuk ketika sujud. Saya ada video Profesor Fidelma, dia buat kajian. Dia kaji kenapa ni orang Islam dalam aktiviti sembahyang mereka akan sujud, bukan setakat rokok. Akhirnya dia buat kajian, dia suruh studennya sujud, tiru Muslim sujud, dan dia dapati ketika itulah otak menerima bekalan oksigen dan darah yang cukup. Dia buat kajian, dia mengkaji Islam. Akhirnya dia mendapat hidayah. Fidelma O'Leary daripada Kristian akhirnya memeluk Islam dengan tajuk keajaiban sujud. Jadi kita pelajar-pelajar Muslim ambil peluang ni. Semayang, sujud. Kalau semayang seorang diri, kalau boleh, sujud biarlah musik. Dia ada kaitan keberkatan dengan kepintaran otak kita, dengan rajin kita solat. Okey. Jadi, saya tak perlu hurai panjang tentang kelebihan solat lah. Selebihnya,
saya nak sukalah cakap dengan ibu bapa ni dan cikgu-cikgu yang setara usia lebih kurang kita ni. Saya suka bawa satu lagi contoh yang terakhir malam ni, iaitu Haji Sulaiman Saipin dari Kedah dan isteri beliau Hajah Esah binti Din Baling Kedah yang bela anak 17 orang anak, semuanya berjaya, malah lebih hebat lagi 13 daripadanya masuk dan berjaya lepasan universiti. Dalam akhbar utusan Malaysia ni, saya kerak akhbar ni, saya scan. Saya tunjukkan bagaimana beliau jawab. Ketika orang tanya, Pak Cik, lagu mana Pak Cik didik anak 17 beradik ni? Dia kata sebagai seorang yang buta huruf. Tuan-tuan sekalian, buta huruf maknanya tak pandai ABC. Dia boleh jawi. Kita ni rata-rata tak ada buta huruf kita ni. Malah ada dalam kalangan kita yang sampai 2-3 ijazah. Ada dalam kalangan kita yang suami isteri lulusan graduan. Ada dalam kalangan kita yang di rumah walaupun anak ada 4. Kita suami isteri handset ada sampai 10. Maknanya kita ada kelebihan berbanding Pak Cik ni dari segi material. Tapi Pak Cik ni kata yang menyebabkan beliau berjaya ialah saya mendisiplinkan anak-anak dengan mengutamakan pelajaran. Itu dia. Pelajaran nombor 1. Biar orang nampak kita miskin, tapi kita tidak miskin pendidikan. Ini kerana ada masa bermain. Anak dia nak main, okey, pergi main bola. Tak ada masalah. Nak main naik bawa ke sekolah, mainlah. Nak main chess, wakil catur, main. Nak wakil sekolah, apa saja, main. Tapi ada masa mengaji. Ada time mengaji Quran. Masanya kena disiplin. Ada masa kena belajar buku. Betullah pelajar-pelajar sekalian dengan molek. Orang berjaya ialah orang berdisiplin. Orang yang mengikut undang-undang. Dalam apa saja, dia kena ada undang-undang. Main bola, dia kena ada undang-undang. Dia kena jaga gol, dia kena ada pengadil. Dia kena ada linesman, dia kena ada master bermain. Time 90 minit, tamat permainan. Kalau seri tambah master, dia kena ada undang-undang. Dan dia jawab, saya sering menggunakan rotan untuk mendisiplinkan anak-anak saya. Betul lah bagaimana satu hadis dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan mengatakan seorang ibu atau ayah kalau dia beli saja rotan gantung di dinding, niat je untuk didik anak-anak walaupun tak rotan, satu malaikat akan mendoakan kebaikan untuk keluarga itu. Hebat pakcik ni. Tu petikan untuk dia jawab. Selepas balik dari Menoreh Getah, saya akan periksa buku mereka. Dia buta huruf tapi dia buat benda yang kadang-kadang kita tuan-tuan, cikgu-cikgu dan ayah-ayah ibu-ibu, walaupun kita cikgu, walaupun kita kerja kerajaan, cuba kita cek diri kita, berapa kali setahun kita khobek, kita belek buku anak-anak kita dan kita pura-pura cek kerja rumah anak kita. Cuba kita cek. Berapa kali kita pantau PDPR anak-anak kita, cuba kita cek kerja rumah dia siap ke tak. Tapi Pak Cik ni, walaupun dia tak pandai ABC, dia akan belek buku anak dia dan dia akan tanya, apa ni cikgu pangkah merah ni, apa ni? Hak ni apa kosong, hak ni dapat 2 ni. Kenapa? Karangan dapat 47%. Di mana salah? Dia akan tanya anak-anak, kalaulah ditanya begitu, biasanya dia akan beringat. Lain kali, kena rotan. Ayah akan tanya ni, kenapa aku merah ni? Buku rekod, kenapa dah dapat rendah ni? Ni. Pak Cik ni dapat anugerah peringkat kebangsaan tokoh Maulidur Rasul 2006. Dikelilingi oleh 17 orang anak dan beberapa cucu. 4 orang anaknya yang tak dapat masuk universiti pun, dia jadi guru maktab, dia jadi askar yang berpangkat major, seorang lagi lulusan politek. Maknanya, kesemua anaknya cemerlang. 13 daripadanya graduan, 4 lagi itu ialah lepasan IPG maktab, askar 2 dan juga lepasan politeknik. Maknanya hebat semua. Tengok tu. Masih menoreh walaupun anak-anak sudah berjaya. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Bagaimana hebatnya anak-anak beliau daripada Ishak sampai kepada anak bongsunya Nurhana, lepasan Universiti Utara, pegawai takbir pejabat pendidikan Kedah. Isterinya pula setahun kemudian dapat anugerah daripada Permaisuri Nur Zahirah, Raja Permaisuri Agung ketika itu, tokoh Ibu Misali. Perkara menarik tentang Makcik Esah ni, nombor 1 dia juga buta huruf, tak sekolah dulu. 13 daripada anaknya lulus universiti dan dia bekerja patah tulang pak kerak nak membesarkan anak. Dia Menoreh Getah sama-sama,
Pernah ia pergi menoreh dalam keadaan dia mengandung pada anaknya yang berapa belah. Dia jual kuih bangun pukul 4 pagi. Jual nasi, jual bihun, jual jamu, menyulam macam-macam. Dan dia kata, anak-anak saya dididik oleh suami dengan tegas, malah kadang-kadang menggunakan rotan. Saya dan suami lebih rela tidak makan asalkan perut anak terisi. Anak-anak dengan molek deh. Tengok pengorbanan ayah, pengorbanan ibu tu. Kadang-kadang ada lah buah apple sebiji, anak berebut nak makan. Mak dan ayah rela tak makan asalkan anak dapat makan. Ingat molek tu. Baik, sebagai rumusannya untuk kita malam ini. Saya suka ambil contoh orang Terengganu. Profesor Dr. Muhayya. Dalam satu slot motivasi beliau pernah sebut, ibu-ibu kalau nak tambah lagi kebaikan untuk anak-anak, kalau boleh menjelang Puasa ataupun pada hari-hari yang lain, ibu sendiri masak untuk anak-anak. Keberkatannya tidak sama dengan anak makan di kantin ataupun makan beli nasi di kedai-kedai orang lain. Kalau boleh ibu-ibu bangunlah awal sebelum anak bangun, sebelum suami bangun, kata Dr. Muhayya, cuba setakat mampu berdoa untuk anak-anak, untuk keluarga, dan solat hajatlah untuk kebaikan, keberkatan keluarga. Kalau boleh juga, kata Prof. Muhayya, cuba berselawat sambil memasak. Masa kita duduk goreng behung untuk anak-anak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Tok Guru, sekali kita selawat pada Nabi, Allah Ta'ala akan berselawat pada kita dalam bentuk kebaikan. Berdoakan untuk kesejahteraan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu jelas sekali. Banyakkan selawat. Kemudiannya, kata Profesor Muhayya lagi, ibu bapa, termasuk saya lah ni. Termasuk Cikgu Wan, termasuk guru-guru juga yang ada anak. Apatah lagi, ibu bapa yang ada malam ni. Ibu bapa jangan hanya mengejar A untuk anak-anak. Letak dulu dengan solat. Maya dulu. Apabila sembahyang cukup 5 waktu, dia automatik. Jalan tu ke arah kejayaan. Akan dapat A. Biasa gitu. Betul anak masa kecil dengan solat. Biasanya dia akan mudah. Ngaji Quran pun mudah. Pelajaran pun dia akan mudah dapat. Ni kalau anak dia kata pak pun tak cukup lagi solat 5 waktu, dia akan banyak masalah di sekolah. Saya jadi juga guru disiplin di sekolah. Kadang-kadang pernah sekolah-sekolah dulu-dulu lah. Kita cari, panggil ibu bapa. Kita tanya nombor satu sekali. Cik, masalah besar ni anak cik di sekolah ni. Bukan setakat isap rokok, pengedar rokok di sekolah. Dia kaki penting, mari lewat balik awal. Kelas tambahan tak pernah mari. Baru ni kata tumbuk budak. Saya budak pecah muka. Terbakar, tunduk, ibu bapa pun malu. Soalan pertama yang biasa kita tanya. Saya nak tanya betul. Ni depan ayah awak, depan mak awak ni. Awak sembahyang tak tadi subuh? Kadang-kadang biasanya budak tu akan tak jawab. Dia nak kata sembahyang, ayah dia ada bilik disiplin. Maghrib semalam sembahyang ke tak? Dia kata maghrib sembahyang. Kalau sembahyang dia jawab cepat. Isyak. Isyak mula. Dia tak boleh tu. Kita tanya dia, betul tak? Dia kata ayah dia pun malu. Macam cikgu tu, saya dah dia macam-macam dah beritahu. Dia ada. Jadi ibu bapa sekalian, kalau rebung sudah menjadi buluh, payahlah sikit. Jadi Profesor Muhayya kata, letakkan dengan solat dulu, insya-Allah. Itu adalah jalan yang sangat selari dengan kejayaan-kejayaan selepas itu. Bisa kata Pak Jil, saya perlu uraikan pada masa yang sesingkat ini. Ada sikit lagi saya nak tunjuk sebagai penutup slot saya. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, sukalah saya tunjukkan gambar ini. Gambar Profesor Yokohama ni namanya Masaru Emoto. Dia pakar bahagian air. Dari Universiti Yokohama, dia buat satu mikroskop mengkaji kesan ucapan kepada air. Tuan-tuan sekalian, Profesor Emoto kata air ni, saya di tangan kanan saya ni, saya pegang air. Air ni kayak anak-anak kita, kalau nak belajar cerdik, ada satu petua. Nak minum air, baca doa Nabi ketika nak minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
wa shifaan min kulli da. Nak serupa dengan doa mukadimah tadi. Baca doa tu ketika nak minum air. Profesor Emoto kata air ni kalau kita ucap sesuatu pada air, dia ada kesan kepada zat air, molekul air yang boleh dilihat melalui mikroskop. Maka dia buat uji kaji. Dia ambil sebotol air dan dia ambil beberapa gelas kecil, dan uji kaji yang pertama, dia letak air itu dalam gelas kecil, gelas A. Dia pun suruh pelajarnya ucap kata-kata yang negatif kepada air. Dia kata, kamu supah air. Jadi murid dia pun kata, air, kau gila, kau bodoh. Sebut bodoh pada air, terbentuklah molekul negatif, teropong di bawah mikroskop. Air ini, dia macam seolah-olah jadi rosak, dan kalau minum dia akan merosakkan tuan minum air. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tiap-tiap hari kena supah serana, tiap-tiap hari bercakap negatif dalam family, anak itu akan rosak. Gelas B, air daripada botol tadi juga, tapi air lain lah. Air sumber sama, gelas lain. Diucapkan perkataan positif. Arigato, terima kasih air bagus, air. Macam kita lah, terima kasih, arigato, sen mater suwun, kalau itu maksudnya terima kasih. Air mendengar kata-kata terima kasih membentuk bunga. Kalau diminum air itu bagus. Maknanya kalau kita bercakap benda molek, badan, kalau kita bercakap dengan anak kita ke, ataupun kita suami isteri, cakap benda positif, dalam tubuh kita tu dia ada air 70%. Jadi dia membentuk roh jiwa yang positif. Dia jadi seperti bunga. Air dia daripada botol yang sama asalnya. Gelas ketiga. Dia kata, mari sini gelas ketiga. Okey, sekarang sebut nama orang jahat dalam Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler yang pernah bunuh 1,5 juta orang Yahudi. Sebut nama Hitler, air berubah wajah, dan kalau minum boleh mendatangkan kemudaratan. Tetapi air yang keempat, Profesor Emoto sebab dia tidak Islam, dia bukan Muslim, dia didatangkan dengan CD Qul Huwallahu Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok buku keistimewaan Kota Mekah. Saya dah beli tahun 2010 dulu. Sangat hebat diceritakan oleh Profesor Dr. Zamila dan Dr. Harusani. Bekas Mufti Perak pun ceritakan. Bagaimana kajian Profesor Emoto, air yang dengar CD Qul Huwallah membentuk seperti bunga emas. Sangat comel. Maknanya betul lah ulama-ulama baca Quran, solat hajat, buka tudung, air itu digunakan untuk minum anak-anak kita itu. Betul, ada barokahnya. Setelah kita berusaha, kita tambah dengan usaha-usaha berkat itu, insya-Allah tuan-tuan, anak kita boleh minum air yang baca Quran tiap-tiap hari. Tak sama dengan orang yang tak pernah minum air yang mendengar bacaan Quran. Last kali, sebelum majlis berakhir, ada seorang pelajar bawa satu botol air. Profesor test saya ni, profesor. Ni air apa ni? Kami tak mahu beritahu profesor. Profesor test dulu. Akhirnya Masaru Emoto test tanpa dibaca apa-apa. Air terakhir, dan dia terkejut besar apabila melihat molekul paling cantik. Air ini dikatakan cukup alkali, cukup natrium, cukup package. Air terbaik di muka bumi ni. Kamu ambil dari mana air ni? Akhirnya student beritahu, untuk makluman profesor, inilah dia air yang kami bawa daripada tanah suci Makkah yang 3,000 tahun tak pernah kering airnya, iaitu air Zam-Zam. Dan profesor itu kata, siapa yang minum air Zam-Zam, dia minum air yang mempunyai kualiti terbaik. Justru ibu bapa sekalian yang mampu membeli air Zam-Zam, moleklah beli, anak kita minum sikit sehari pada hari peperiksaan. Dia akan menambahkan lagi kekuatan mental, fizikal anak kita, roh anak kita, tidak mudah stres disebabkan ada usaha-usaha sampingan ini. Jadi saya rasa lebih kurang 1 jam saya bersembang tadi pukul 9, dekat-dekat 9 suku, 9:12 tak silap saya, dan sekarang sudah pun pukul 10:12 lebih-lebih. Mudah-mudahanlah sedikit, 1 jam juga tidak sedikit, sembang motivasi ini membawa semangat kepada kita ayah-ayah dan ibu-ibu dan anak ibu bapa sekalian. Kalaulah anak kita ada kemajuan, kalaulah hari-hari jadi anak kita, tak salah kita buat macam Bapak Rudi Hartono dulu.
Ayah Rudi Hartono, nama Cinanya ialah Niau Hap Liang, tu Rudi Hartono. Macam Ellen Budi Kusuma, nama Cinanya ialah Goi Renfang. Orang Indonesia, umur 18, dia kena tukar nama Indonesia. Rudi Hartono daripada kecil lagi minat badminton. Pada satu hari, orang tanya dia, kenapa you dapat 8 kali juara All England ni? Hebat sekali, tak ada orang boleh mengalahkan Rudi Hartono. Dia jawab, dia mendapat motivasi untuk menjadi pemain badminton terkenal. Bermula daripada ayahnya membelikan hadiah sebuah hari jadi, sempena hari jadi sebuah raket baru. Sebab ayah saya tahu saya minat badminton. Maka mulai pada hari itulah hadiah itu menjadi penyuntik semangat agar dia semakin rajin berlatih untuk menjadi jago badminton. Bagaimana dia jawab? Motivasi itu bermula daripada bapaknya membeli hadiah sebab melihat dia terlalu minat. Jadi tuan-tuan sekalian, apa kata kalau anak kita berjaya sikit, walaupun dapat nombor 12, dulu ya dapat nombor 30, tapi nampak kemajuan. Tak salah kalau kita beli hadiah dalam bentuk baju baru, ataupun beli burger ke, belanja sate ke, belanja chicken chop ke, KFC ke untuk anak kita sebagai pembakar semangat. Mana tahu tuan-tuan, usaha yang walaupun nampak kecil itu boleh menjadi turning point kepada anak-anak kita untuk mencipta kejayaan yang lebih hebat lagi. Bagi akhir kata, terima kasih atas perhatian dan saya pesan sekali lagi kepada anak-anak pelajar. Saya pesan sekali lagi, ingat kejayaan itu datang daripada seorang pelajar biasa yang datang daripada keluarga biasa. Diajar oleh guru-guru biasa. Belajar di sekolah biasa tetapi menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Itulah dia orang yang hebat. InsyaAllah pelajar-pelajar, kalau kita berusaha, insya-Allah kejayaan akan menjelma dengan izin Allah. Hari ini saya nak pelajar-pelajar tulislah dalam diri masing-masing, katakanlah pada diri ataupun cakap pada ayah, pada ibu, suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia, bukan khayalan yang aku janjikan, tapi keyakinan yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak nama Haji tadi macam lagu ni. Tajuk lagu apa benda tu ni? Suci dalam debu. Orang lama tahu lah benda tu. Okey, terima kasih Tuan Haji Yasmin atas ceramah tersebut. Jadi kesimpulan yang boleh saya ambil lah, kita ambil yang pertama sekali sembahyang lah. Yang kedua, untuk makluman saudara-saudari, cikgu-cikgu, rakan-rakan, apa yang Tuan Haji Yasmin kata tu, itulah yang dibuat. Saya masih ingat lagi lah. Semasa SPM dulu, Tuan Haji Yasmin ni dia cari semua cikgu dia. Dia akan cari cikgu dia. Dia ialah satu perkara yang kami amat terpegun lah dengan Tuan Haji ni. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kalau kami nak cari seseorang, beliau lah orang tempat kami rujuk. Satu kesimpulan yang boleh saya buat di sini ialah sekiranya kita permudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Jadi seterusnya akhir kata pada saya lah deh. Okay, alhamdulillah, terima kasih lah atas tindakan, atas satu perkongsian yang dikira sangat baik lah. Untuk menjadi orang yang baik itu, untuk menjadi orang yang berjaya, kita kena ada usaha yang lebih daripada orang biasa. Sekolah biasa, murid biasa perlu kepada satu usaha yang luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang pun yang mustahil. Yang kita perlu ialah hanya usaha dan kerjasama. Jadi sini kita tengok, selamat datanglah Tuan Haji Azhar ada bersama kita dalam keuzuran dia masih bersemangat bersama kita. Jadi sebelum kita akhiri majlis ini, sukalah saya kali lagi saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Yasmin. Terima kasih kepada semua guru, ibu ayah dan anak pelajar sekalian. Untuk kita terus bersama-sama kepada AKP, semua warga BMAX. Untuk kita sama-sama jayakan usaha kita, pertingkatkan daya kita, insya-Allah. Jika kita ada usaha, ada daya, Allah akan permudahkan segala urusan kita. Di akhir kata kepada saya, sekali lagi terima kasih Tuan Haji, terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih ibu ayah, terima kasih anak-anak. Jadi saya sudahi pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.